Terkini Datuk Seri, apa ni yang melibatkan kenyataan apa ni Perdana Menteri Mahathir supaya Melayu bersatu. Adakah yang berhormat Datuk Seri melihat ianya satu keikhlasan atau kenyataan terdesak seorang pemimpin yang mahu terus berkuasa? Ya, bolehlah dilihat dari segi berbagai sudut. Ada yang berpendapat bahawa ini Dr. Mahathir sudah guyang. Orang pertama kata sudah guyang. Kedudukan dia. Sebab apa? Apa nama tu? Nampaknya perancangan dia ya terganggu. Ada ura-ura kata nak menaikkan Azmin. Ya. Azmin pula dah sama ada betul tak betul tu perkara video tu, tapi sudah jadi viral dan menjadi macam-macam persoalan terhadap diri dia. Jadi kalau nak jadi timbalan Perdana Menteri ke Perdana Menteri akan datang, dah saya rasa beratlah sikit. Tambah kalau betul, ini dalam proses siasatan. Kalau siasat saya kata betul, hancurlah. Jadi game plan Dr. Mahathir daripada setengah pihak mengatakan bahawa Anwar tidak akan jadi PM, Mahathir tengah groom Azmin sebagai bakal Perdana Menteri, akan dimulakan dengan jawatan timbalan Perdana Menteri dahulu. Ya, nampaknya sudah berterabur sekarang. Adakah ini merupakan move Anwar? Move Anwar macam mana? Maknanya orang kata satu orang kata jangan tuduh Anwar pula yang buat. Saya tak cakap kata Anwar buat video. Adakah ini merupakan orang kata satu movement, orang kata gerakan untuk memastikan Anwar menjadi Perdana Menteri? Minta tekanan daripada DAP mungkin terhadap Tun? DAP dia sokong Anwar. Ya. Jadi tentulah mereka tak berapa senang hati kalau sekiranya Anwar tak jadi Perdana Menteri. Dan tanda-tanda menunjukkan bahawa Mahathir ni macam tak pasti nak tundaikan janji dia ke tidak ni. Jadi saya rasa keyakinan dan kepercayaan tu dah mula terhakis, dan mereka sekarang sudah menunjukkan tekanan kepada Dr. Mahathir supaya jelas. Mahathir tak sukalah dia ditekan, pressure macam itu. Jadi apa nama tu? Berbalik pada pelawaan Mahathir. Pelawaan apa? Pelawaan Mahathir kepada UMNO. Ya, kepada UMNO untuk masuk bersatu. Takkanlah kita je nak berbodoh kerana survival dia pula kita nak pergi masuk bersatu parti yang apa ni, parti apa ke tu? Ciput. Parti Ciput. Kita UMNO singa, harimau pasnya nak masuk dalam lubang ular. UMNO sendiri kita ada ahli 3.7 juta. Tiap-tiap kampung kita ada kita punya cawangan yang hidup. Ada bahagian yang hidup. Sekarang ni mesyuarat perwakilan bahagian tu. Walaupun kita kalah pilihan raya, kehadiran mesyuarat perwakilan berganda-ganda daripada sebelum pada ni. Sebelum kalah. Sebab mereka naik semangat. Kebangkitan itu boleh dilihat. Ya. Okey. Jadi maknanya UMNO tidak lemah. UMNO adalah sebuah parti besar dan telah banyak menempa, mencipta kejayaan. Kenapa kita nak tutup, nak tinggalkan UMNO? Kenapa nak tinggalkan UMNO? Dan ada seolah-olah orang kata ada satu pandangan seolah-olah kenyataan UMNO jangan sombong dan sebagainya. Siapa sombong? Kita selama hari ni tak ada sombong lah. Kita sombong kepada siapa? Kita bagi peluang kepada semua orang, semua kaum, tempat, sama ada dalam pendidikan, dalam bidang ekonomi dan sebagainya. Mana ada kita sombong? Dan bila sombong dan angkuh ni, maknanya kita nak bolot semua, kita tak bagi peluang. Kononnya sombong sebab menolak pelawaan Mahathir. Oh, kalau terima tak sombong. Macam itulah. Ini tak adil. Dan lagi pun perpaduan Melayu, kesatuan Melayu, kita dah buat dah capai. Penyatuan PAS dengan UMNO. Ahli UMNO dan PAS ada dekat 5 juta lebih, 6 juta. Termasuk keluarga, penyokong-penyokong, NGO dan sebagainya. Kita dah satukan Melayu ni, boleh katakan
90%. Melayu dalam bersatu berapa? Ya. Cawangan pun banyak yang tak tubuh lagi. Ya. Tak ada Melayu nak jadi ahli. So, kita dah bersatu dah. Kenapa kita nak tinggalkan kesatuan kita ni? Nak pergi kepada satu kesatuan yang dibawa oleh Dr. Mahathir yang belum tentu. Maknanya tidak ada keperluan. Tidak ada keperluan. Saya panjangkan sikit. Kenyataan Datuk Zaid, Datuk Seri Zaid Hamidi, yang seolah-olah apa yang saya fahamkan seolah-olah menyatakan mungkin boleh dipertimbangkan dengan bersyarat. Syaratnya tanpa DAP. Pandangan Datuk Seri. Peribadi. Saya tak boleh nak minta orang kata pandangan mewakili apa-apa. Tak, peribadi Datuk Seri sebagai orang kuat. Ya, kita memang tak Melayu berkuasa semula untuk maksud yang saya telah jelaskan tadi. Bukan? Ya. Tetapi tentulah kita tak boleh terima DAP. Ya. Kerana DAP akan merupakan musuh dalam selimut. Ya. Kalau kita bersatu dengan mereka dalam satu kerajaan, dalam satu kesepakatan. Tengok apa jadi pada PAS. Ya. Dia tendang PAS dulu. Ya. Ya. Jadi soalnya sekarang ni, kalau sekiranya DAP tak ada, mungkin kita boleh pertimbangkan. Tapi namun begitu, saya nak bagi tahu Majlis Tertinggi UMNO, kita dah putuskan awal-awal lagi dulu. Kita, ya, kalau nak bekerjasama dengan mana pihak, ya, kita tak mahu kita tinggalkan UMNO. Maksudnya ada perbincangan berkaitan ini. Perbincangan siapa? Dalam UMNO sendiri. Maknanya sudah ada konsensus. Kita dah bincang, dah ada keputusan. Ya. Sebab kita kena melihat ke hadapan kemungkinan-kemungkinan. Kalau kemungkinan begini macam mana, kemungkinan begitu macam mana. Jadi kalau sekiranya kita nak diajak untuk bekerjasama, ya, kita tak maulah tinggalkan UMNO. Ahli-ahli parlimen UMNO takkan nak tinggalkan UMNO, parti yang menjadi yang banyak berjasa kepada bangsa, agama dan tanah air. Walaupun atas nama kesatuan, ya, perpaduan Melayu, kesatuan Melayu. Tapi UMNO sebuah parti besar. Kenapa kita nak tinggalkan? Ya. Jadi kalau ada gabungan dengan mana-mana pihak, kerjasama dengan pihak, parti UMNO kekal. Bersifat, maknanya kalau anda kata ada kerjasama, dia bersifat en bloc. En bloc lah. Macam PAS, kita tak suruh PAS masuk UMNO. UMNO tak masuk PAS. Ya. Atau boleh saya katakan itu kenyataan Zahid ini bukan orang kata kenyataan peribadi Zahid sebagai presiden, tapi ini adalah keputusan parti yang telah lama dibuat. Saya ingat keputusan Majlis Tertinggi. Kita selagi DAP ada dalam Pakatan Harapan, kita lebih rela duduk di pihak pembangkang. Kita lebih rela. Kita tak mahu bersekutu dengan DAP yang jelas kita tahu, ya, merupakan musuh kepada orang Melayu dan Islam. Takkan kita nak? Maknanya itu hakikat dan itu jelas. Kalau dilihat ada dua bukan kata syarat. Dua perkara penting. Pertama, kita tak boleh bekerja dengan DAP. Kedua, kita nak mempertahankan UMNO intact. Alright. Apa bentuk kerjasama pun. Kerjasama dengan PAS pun begitu. Kalau PAS ajak UMNO masuk pun kita tak akan. Kita tak akan masuk PAS. Kan tak? PAS pun faham. Mereka pun tak minta orang UMNO masuk PAS. Tak ada. Okey, Datuk Seri. Walaupun saya rasa baru je mula-mula lebih kurang cuit-cuit sikit-sikit je Datuk Seri ni. Tapi dah nak sampai akhir Datuk Seri. Tapi saya masih ada nak juga sentuh sikit dari segi soal integriti. Soal integriti dan prinsip. Sebelum ni kita lihat orang kata macam PH ni lantang mendesak Menteri Barisan Nasional sebelum pada ni apa-apa isu. Kan? Tercetus satu isu maknanya terus didesak suruh letak jawatan dan sebagainya. Tetapi kita tidak melihat ataupun mendengar sehingga hari ni dia orang ni maknanya daripada kalangan PH juga mendesak agar menteri yang terlibat dengan isu seperti alam sekitar di Johor ni pun letak jawatan. Kita tak dengar.
kes sebelum pada ni, orang kata kontroversi Menteri Perpaduan pun kita tak dengar siapa yang desak, malah dia pertahankan untuk kekalkan Menteri Perpaduan. Menteri Luar Statehood Room tanda tangan tanpa kata konsensus Majlis Raja-Raja pun kita tak dengar desakan untuk letak jawatan, dan mungkin banyak lagi menteri-menteri lain yang terlibat, termasuklah orang kata IRAS, Menteri Ekonomi dan sebagainya. Maknanya tidak ada desakan ataupun seolah-olah macam nampak mereka mementingkan integriti. Dan hari ini terpalit, terkena kepada diorang, tak ada istilah tu. Saya minta pandangan Datuk Seri. Kepada Pakatan Harapan, mereka yang penting ialah berkuasa, ya, mengekalkan kuasa yang ada tu. Itu sebab mereka mengelakkan daripada berlakunya macam pergeseran, perpecahan antara mereka selama hari ini. Tidak ada tegur-menegur antara satu lain. Menyuruh orang ni letak jawatan ke, walaupun prestasi tak bagus dan sebagainya. Mengecewakan kerajaan mereka sendiri. Tetapi pada mereka, politik mereka lebih penting dijaga kuasa kerajaan tu. Untuk mengekalkan. Walaupun kita tahu, mereka pun tahu kegagalan mereka. Apa jadi kepada ekonomi negara? Hancur lebur. Apa jadi? Kehidupan rakyat dengan kos sara hidup tak selesai-selesai. Minyak tak turun-turun. Tak turun-turun. Pelajar sekarang menghadapi masalah nak bayar PTPTN dan sebagainya. Dan ini tak selesai lagi masalah ni oleh Pakatan Harapan. Jadi, dan Dr. Mahathir sendiri pun kata menteri dia semua macam tak boleh pakai. 50%. Apa 50%? Sebenarnya 30% pun tak dapat. Pencapaian KPI. Datuk Seri sebagai orang kata pernah berada dalam maknanya timbalan menteri di kementerian sebelum pada ini, menteri saya nak tanya, adakah Datuk Seri melihat bahawasanya mungkin hari ni dia tak ambil tahu pasal PTPTN, dia tak ambil tahu pasal peneroka, apa semua sekali. Adakah Datuk Seri, orang kata, apa pendapat Datuk Seri, mungkin orang kata start tahun depan ke, dia start bagi dekat rakyat, dan apa pesanan Datuk Seri kalau kerajaan dah mula bagi dia tunaikan itu dan ini, tak mustahil sebab untuk berdepan pilihan raya? Ada kemungkinan, tapi saya rasa rakyat sudah menyedari bahawa mereka ni macam membeli untuk dapatkan sokongan, dibeli dengan peruntukan yang seolah-olahnya pro rakyat, membantu rakyat, menolong orang Melayu. Tapi kalau dia orang betul ikhlas, kenapa tunggu tahun depan, tahun akan datang? Dari mulalah kalau ikhlas. Jadi orang Melayu terutamanya sudah sedar bahawa DAP bermain dengan orang Melayu. Jadi sampai bila kita nak dimainkan? Sampai bila kita nak dimainkan? Jadi saya percayalah, walau apa pun diberi kepada orang Melayu di bandar, luar bandar, pengundi khususnya dah tak boleh terima lah. Atau nak ambil petua macam arwah Tok Guru Ni Aziz, bagi gula kacau lah. Kan? Bagi duit ambil lah. Itu pun saya tak payahlah cakap tu. Kalau saya cakap nanti macam tu seolah-olah maknanya politik saya ni rendah sangat. Kan? Okey Datuk Seri, kita dah sampai akhir. Cuma saya nak juga orang kata akhir ni, sebelum saya bagi soalan, terus Datuk Seri bagi kesimpulan dan pesanan kepada penonton. Sekali lagi saya nak stretch out, saya nak tekankan, sebab ini soalan daripada penonton juga. Penonton mahu kepastian bahawa kali ini UMNO dan PAS akan bawa satu lagi perubahan yang jauh lebih baik daripada kerajaan PH. Apakah yang Berhormat Datuk Seri boleh yakinkan pengundi dan rakyat Malaysia bahawasanya kerajaan PH perlu ditolak, dan kerajaan penyatuan ummah yang juga disokong oleh MCA dan MIC ini untuk menubuhkan kerajaan Melayu Islam selepas PRU 15. Rakyat mahukah keyakinan? Diberikan keyakinan kepada rakyat lah, pengundi.
kita dah lihat dah ya Pakatan Harapan. Apa yang dia bawa? Kehancuran kepada ekonomi negara. Ya. Dan mereka mengkhianati pengundi. Ya. Dan juga DAP jelas menghina orang Melayu, menghina Islam. Ya. Masa depan kita orang Melayu dan rakyat Malaysia dengan keadaan ekonomi yang rosak disebabkan oleh pengurusan yang dibuat oleh Pakatan Harapan yang gagal. Beberapa bilion pelabur asing bawa keluar duit. Pelaburan tak ada, ekonomi tak berkembang, peluang pekerjaan tak ada. Jadi takkan itu tak sedar. Takkan kita nak sokong lagi, nak bagi lagi Pakatan Harapan supaya terus memerintah. Itu satu sebab. Ya. Keduanya, macam mana nak yakin betul kan nanti kerajaan perpaduan ummah ni boleh buat lebih elok, dia membetulkan keadaan. UMNO berapa tahun memerintah kan? 60 tahun lebih. Bukan baru setahun dua. Dah 60 tahun lah. Tengoklah perubahan yang berlaku. You pergi Kuala Lumpur. Kuala Lumpur dulu 20-30 tahun dulu macam mana? Sekarang ni bertaraf world class city. Bandar raya bertaraf antarabangsa. Ya tak? Bukan di Kuala Lumpur saja, seluruh negara kita. Perubahan ibarat bumi dengan langit. Ini kejayaan. Kalau ada orang yang katakan bahawa UMNO fail, it's a fail government, kerajaan yang gagal. Buka mata tu. Tapi masalahnya orang ni, mata dia nampak. Tapi mata celik, hati dia buta. Buta hati, buta perut. Dia tak boleh terima kenyataan. Ya tak? Lu tengok macam mana kemajuan. Tetapi masalahnya sekarang kemajuan itu banyaknya diperolehi oleh orang lain. Melayu masih lagi tertinggal. So itu sebabnya kerajaan perpaduan ummah ni kerajaan Melayu, saya nak tegaskan saya selagi saya ada dalam politik, saya akan memantau supaya kita memperjuangkan satu agenda yang hebat untuk orang Melayu, untuk anak-anak kita di masa yang akan datang. Kita tak mahu ketinggalan lagi. Seperti yang lalu-lalu, masa yang lalu pencapaian kita tu lambat. Lambat. Kita kena rancakkan pertumbuhan dan pembangunan anak bangsa kita. Pembangunan luar bandar. Ini dasar-dasar ini mesti dibawa. Ditambah baik. Walaupun dulu UMNO berjaya, BN berjaya, tapi boleh diperhebatkan lagi. Kalau menterinya rajin, kalau menterinya jadi pegawai kerajaannya committed, ini banyak dah jadi menteri enjoy. Ini masalah. Okey Datuk Seri, kita dah sampai ke akhirnya. Beberapa perkara yang mungkin kita boleh kongsikan hari ini. Pertama, kerajaan DAP khususnya kerajaan PH hari ini perlu ditolak, dan yakinlah bahawasanya penyatuan ummah antara PAS yang dikepalai oleh PAS dan UMNO ini perlu untuk diberi sokongan, dan seterusnya Islam Melayu harus bangkit. Dan kita akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Sama.